بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bertemu kita kembali pada siri pengajian Nahwu. Pada kali ini Ustaz akan bincang mengenai mazhab ulama Nahwu tentang kita meletakkan bukan maf'ul di tempat fa'il, sedangkan maf'ulun bih itu ada. Mazahibun nuhat fi iqamah ghairul maf'ulun bih maqamul fa'il ma'a wujudi maf'ulun bih. Contohnya, duriba Zaidun darban syadidan yawmal jum'ati amama al-amir fi baitihi. Dipukul Zaid dengan pukulan yang kuat pada hari Jumaat di hadapan raja di rumahnya. Di mana contoh ini mengandungi maf'ulun bih, mengandungi masdar, mengandungi zaraf, dan mengandungi jar wa majrur. Kita mengetahui bahawasanya yang boleh jadi naib fa'il itu maf'ulun bih, jar wa majrur, zaraf, dan masdar. Kesemuanya boleh ganti tempat fa'il. Jika kesemuanya ada, maka salah satu daripadanya perlu mengambil tempat fa'il yang dihazaf. Jika berhimpun kesemuanya, ulama Nahwu sepakat bahawasanya maf'ulun bih lah yang akan mengambil tempat fa'il yang dibuang. Adapun yang lain itu khilaf. Ada kata boleh fa'il, apa ni, masdar boleh ganti juga. Nak fa'il yang dihazaf sekalipun maf'ulun bih ada. Tapi yang pentingnya mereka sepakat memang maf'ulun bih itu boleh ganti. Adapun yang lain tidak disepakati. Jadi yang gantinya perlu hanya satu saja daripada empat itu. Baik, kita tengok satu persatu tentang mazhab ini. Mazhab Basriyin, mazhab ulama Basrah mengatakan la yajuzu iqamah ghairul maf'ulun bih, la yajuzu iqamatu ghairil maf'ulun bih maqam al-fa'il ma'a wujudi maf'ulun bih. Tidak harus kita letakkan selain daripada maf'ulun bih di tempat fa'il yang dihazaf itu, sedangkan maf'ulun bih itu ada. Duriba Zaidun darban syadidan yawmal jum'ati amama al-amir fi baitihi. Dipukul Zaid dengan pukulan yang kuat pada hari Jumaat di hadapan raja di rumahnya. Disebut Zaid dipukul. Siapa yang memukul Zaid tidak disebut. Zaid itu maf'ulun bih, maf'ulun bih. Oleh kerana fa'ilnya tidak ada, maka Zaid itulah yang menjadi na'il fa'il. Kerana itu dibaca dengan dhammah, dipukul Zaid. Pada asalnya ada fa'ilnya, cuma tidak disebut. Umpamanya kita andaikan fa'il itu Umar, daraba Umaru Zaidan, daraba Umaru Zaidan darban syadidan. Pukul Umar akan Zaid. Zaid itu jadi maf'ulun bih. Oleh kerana Umar dibuang, dihazaf, tidak disebut, jadi duriba Zaidun. Maka ini saja yang boleh mengikut mazhab Basriyin. Kalau kita nak kata duriba
darbun syadidun Zaidan, maka tidak boleh begitu mengikut mazhab Basriyin. Hanya satu cara, hanya mesti letakkan maf'ul sebagai naib fa'il, yang lain sebagai naib fa'il. Tak boleh nak ganti benda yang lain ganti naib fa'il. Tidak boleh nak kata duriba yaumul jum'ati Zaidan darban syadidan, tak boleh begitu. Tak boleh jadikan zarah menggantikan Zaid mengikut mengganti maf'ulun bih, iaitu Zaid mengikut mazhab jumhur, mazhab Basriyin. Mazhab yang kedua iaitu mazhab Kufiyin, mazhab buat-buat Kufah, ulama-ulama Kufah. Dalam ilmu nahwu ini mereka kata mengatakan yajuzu iqamatu ghairil maf'ulun bih maqam al-fa'il ma'a wujudil maf'ulun bih. Boleh kita nak letak yang lain selain daripada maf'ulun bih di tempat fa'il yang dihazaf itu, walaupun maf'ulun bih itu ada. Contohnya duriba Zaidun darban syadidan. Ni kita letak maf'ulun bih tempat fa'il yang dihazaf. Kalau kita nak letak benda lain, nak letak Zaid, nak letak benda yang dihazaf itu bukan Zaid, kita nak letak pukulan syadidah, boleh. Kita kata duriba Zaidan darbun syahidan, dipukul akan Zaid pukulan, dipukul akan Zaid pukulan yang kuat. Yang ganti duriba itu masdar darbun, sebab dia maf'ul. Kita kata duriba darbun syadidan Zaidan, duriba Zaidan darbun syadidan. Nah, kita Zaid ni dia tak jadi naib fa'il lah. Sebab apa tak jadi naib fa'il? Kita tengok baris dia itu. Oleh kerana barisnya baris di atas, maka dia jadi maf'ul lah. Adapun darbun, itu yang jadi naib fa'il. Ingat ya, apabila ada kesemuanya, adanya maf'ulun bi, adanya naib, adanya apa dia lagi, adanya zaraf, adanya jawa majrur, yang perlu rapuknya hanya satu saja. Jadi naib fa'ilnya hanya satu saja ya, sebagaimana yang kita bincang sebelum ini. Yang lain semuanya jadi maf'ulun bi, jadi maf'ulun fi, jadi jawa majrur. Jadi mazhab Kufi boleh. Nak kata duriba Zaidun darban syadidan pun boleh, duriba Zaidan darbun syadidun pun boleh, duriba darbun syadidun Zaidan pun boleh. Adapun mazhab yang ketiga ialah mazhab Akhfash. Akhfash ini dia duduk di Basrah juga, tapi dia menyalahi ulama besar, sebahagian besar ulama Basrah. Dia kata yajuzu harus idza taqaddama ghayr maf'ulun bih alaihi itu dah, alaihi. Apabila mendahului selain daripada maf'ulun bih ke atasnya, ke atas maf'ulun bih. Kita tengok. Nah, duriba fid dari Zaidan. Mazhab dia ada pandangan dia. Pertamanya harus dah. Apabila mendahului, idza taqaddama, apabila yang duduk depan itu selain daripada maf'ulun bih. Dah. Alaihi. Dah. Ala maf'ulun bih. Kita tengok contoh. Duriba fid dar Zaidun. Duriba fid dar Zaid. Bukan Zaidun tu. Duriba fid dari Zaidan. Dipukul dalam rumah itu Zaidan. Nah, dipukul dalam rumah itu Zaidan. Mana naib fa'il sini? Naib fa'il sini fiddar, jawa majrur situ. Zaidan, dia tak jadi naib fa'il dah lah. Dia jadi maf'ulun bih dah. Jadi maf'ulun bih dah. Dah. Boleh. Boleh. Apa? Iza taqaddama, apabila mendahului dia bukan maf'ulun bih, jawa majrur yang mendahului maf'ulun bih itu. Duriba fid dari Zaidun, nak kata gini pun boleh juga. Dipukul di dalam rumah itu Zaid. Duriba fid dari
Zaidun. Boleh dah. Tak bolehnya lagu mana? Tak bolehnya duriba Zaidan fidda. Fala yajuz iza taqaddama maf'ulun bih ala ghairihi. Tidak harus apabila kita dahulukan maf'ulun bih ke atas yang lain. Di sini Zaidan ni kita dahulukan dia, kita letak maf'ulun bih. Kenapa? Mana nak tahu maf'ulun bih? Dia tengok baris dia. Tengok baris dia. Dah. Tidak harus mendahului ke maf'ulun bih ala ghairihi. Kita tahu hak boleh ganti jadi naib fa'il maf'ulun bih. Ja wa majrur. Dah. Lagi maf'ulun bih, ja wa majrur, zaraf dan masdar. Apabila kita jadikan baris Zaidan tu baris di atas, maka dia maf'ulun bih lah. Kalau kata duriba Zaidun fid dar, ni semua kata boleh. Zaidun tu tak jadi maf'ulun bih lah, jadi naib fa'il kerana dia baris di hadapan dah. Hak lain tu fid dar tu zarah. Dah. Zarah ja wa majrur. Apa tu masdar yang ganti naib fa'il. Ini mazhab yang ketiga, maknanya kalau selain daripada maf'ulun bih, iza ghairu maf'ulun bih, mendahului maf'ulun bih, ataupun iza taqaddama ghairu maf'ulun bih ala apa dia, alaihi ala maf'ulun bih, tak apa. Dah. Duriba fid dar Zaidun. Zaidun di sini jadi naib fa'il pula yang kedua itu. Bukan jadi fidah, tapi oleh kerana dianya ghairu maf'ulun bih, maka tidak mengapa. Kemudian sebagai khulasahnya kita boleh simpulkan begini saja ya. Jika ada ayat duriba Zaidun darban syadidan fid dar, maka mengikut Basriyun kena gitu ya. Duriba dipukul, kemudian maf'ulun bih dulu. Duriba Zaidun darban, baru diikuti dengan apa? Dengan masdar. Ikutlah. Nak ikut masdar dulu. Kau nak bubuh hak lain dulu sebelum tu tak apa belaka. Cuma yang pentingnya maf'ulun bih dulu kena dahulukan. Duriba Zaidun. Zaidun tak biasa maf'ulun bih dah, dia jadi fa'il lah, sebab tu baca dengan baris dah hadapan. Duriba Zaidun darban syadidan, duriba Zaidun fid dari darban syadidan, tak apa belaka. Darban syadidan tu jadi maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq masdar, dia masdar jadi maf'ul mutlaq. Mengikut Kufi pula, dia kata dua keadaan dia boleh belaka. Kufi ni boleh belaka. Duriba Zaidun darban syadidan, duriba Zaidan darbun syadidun pun boleh. Boleh kedua-dua keadaan dia. Boleh begitu dah. Ada pun Akhfash pula lagu mana? Akhfash kata duriba darban syadidan Zaidun, begitu boleh. Duriba darbun syadidun Zaidan boleh, tapi jangan kata duriba Zaidan darbun syadidun. Sebab dia kata kalau benda yang lain yang mendahului maf'ulun bih tak apa. Benda yang lain yang mendahului maf'ulun bih tak apa. Tapi jika sekiranya maf'ulun bih itu mendahului benda lain, maka tidak boleh. Tak boleh kata gitu. Duriba Zaidan darbun syadidan. Ini makna maf'ulun bih Zaidan itu mendahului fa'il. Tak boleh. Darbun duduk belakang, tak boleh. Tapi jika sekiranya benda lain yang mendahului maf'ulun bih, boleh. Duriba darban syadidan Zaidun. Benda yang lain. Darban syadidan ini bukan maf'ulun bih, maf'ul mutlaq. Dia boleh mendahului Zaidun. Zaidun fa'il tak belakang, okey, tak apa. Ataupun duriba darbun syadidun Zaidan pun boleh. Ini perkara yang berkaitan dengan apabila ada belaka dalam ayat tu. Maf'ulun bih pun ada, fa'il pun apa ni, maf'ul mutlaq pun ada, jawa majrur pun ada, zarah pun ada. Jadi lagu mana hak ayat hak betulnya?
Khulasahnya kalau kita pakai masak kufah boleh berlaku lah. Boleh berlaku. Kalau pakai masak masriyun tak boleh, hanya boleh letaknya maf'ulun bih saja yang boleh jadi naib fa'il, Kalau masak kufah boleh berlaku nak jadi naib fa'il. Maf'ulun bih pun boleh nak jadikan naib fa'il. Maf'ul mutlaq pun boleh nak jadikan ia naib fa'il. Jar wa majrur pun boleh nak jadikan dia naib fa'il. Akhfaf pula dia tengok ke keadaan. Kalau letak selain daripada maf'ulun bih di hadapan boleh. Kalau letak maf'ulun bih maka tidak boleh. Maf'ulun bih tu kena jadi fa'il. Sebab tu kata duriba Zaidan darbun syadid. Tak boleh sebab Zaidan ni asal dia maf'ulun bih, maka dia kena jadi naib fa'il. Duriba Zaidun darban syadidan. Yang ini ada dalam muqarrar, dalam buku teknya. Cuma ustaz diberitahu dia tidak menjadi muqarrar. Jadi ustaz sebut di sini sebagai maklumat saja untuk kita, kerana kita belajar bukan sekadar muqarrar untuk peperiksaan, tetapi untuk mendapat ilmu yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan ilmu nahwu ini, kerana ia sangat penting untuk kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naib fa'il pada ba'atha. Ba'atha pula ada juga dalam buku teks itu. Naib fa'il dalam ba'atha. Ba'atha ini maksudnya kata kerja yang ada dua maf'ul. Lagu mana? Boleh tak kita nak tak maf'ul awal di tempat yang pertama, ataupun boleh tak kita nak jadi maf'ul awal itu sebagai naib fa'il, ataupun maf'ul sani sebagai naib fa'il. Dia katanya kalau dalam ba'atha ini yajuzu iqamah awal minhuma wa kadzalika sani. Boleh nak letak pertama sebagai naib fa'il ataupun nak letak maf'ul sani sebagai naib fa'il, illam yahsul labsun bi iqamah sani. Kalau nak letak yang kedua sebagai naib fa'il boleh, dengan syarat tidak berlakunya labsun maknanya tidak tukarlah. Kalau berlaku tukar ataupun berlaku kekeliruan makna dengan letak yang kedua sebagai naib fa'il, maka tidak sah. Contoh dia u'tiya amrun dirhama. Diberi akan umar, akan amru dirham, duit dirham. Boleh nak kata gitu, boleh. Atau u'tiya dirhamu amran, diberi akan dirham akan umar, boleh begitu. Sebab di sini tidak berlaku apa? Tidak berlaku labsun, tidak berlaku kecelaruan makna, kesamaan makna. Tak berlaku makna pertama boleh pakai pada makna kedua, makna kedua boleh pakai pada makna pertama. Tidak berlaku demikian. Fa'il tidak disebut di sini. Mana fa'ilnya? Kalau kita sebut kata-kata a'ta Muhammadun amrun dirhaman. Muhammad beri akan Amar dirham, duit. A'ta, tapi dihazaf, tidak disebut maf'ulun bihnya, fa'ilnya. U'tiya amrun dirhaman. Dalam ba'atha ini pertama sekali harus tika mana? Tika kita nak letak jadikan hak pertama sebagai maf'ulun bih ataupun hak kedua jadi maf'ulun bih. Di atas tu u'tiya amrun tu kita jadikan yang pertama sebagai maf'ulun bih, dirhaman tu hak sani dah. Kita jadikan amrun maf'ul yang pertama sebagai naib fa'il. Contoh yang kedua kita jadikan maf'ul yang kedua dirham sebagai naib fa'il, amra jadi maf'ulun bih lah. Baik, keadaan yang keduanya dalam ba'atha ini tidak harus jadikan yang kedua iqamah sani, tidak harus jadikan yang kedua
sebagai naib fa'il, la yajuz iqamah sani. Yahsulul lahbsum, jika berlaku kekeliruan makna pada menjadikan sani yang kedua itu sebagai naib fa'il. Umpamanya u'tiya Zaidun amran, diberi akan Zaid amran. Kita kata diberi akan Zaid amran, maka tidak boleh kita nak diberi akan diberi akan Zaid amrun, tak boleh nak kata begitu. Kita kata sebab berlaku kesamaran mana? Kesamaran mana? Saya umpamanya uti, kata-kata a'ta Muhammad, kita kata kita bagi dulu naib fa'il dia. Muhammad beri akan Zaid Umar, mana hak kena berinya Umar. Diberi kepada siapa? Kepada Zaid. Muhammad beri a'ta Muhammadun Zaidun amra Umar. Muhammad beri Zaid Umar. Muhammad ni ada hamba dia amran, dia beri kepada Zaid. Jadi mana maf'ul awal? Maf'ul awalnya Zaidun, maf'ul sani amran. Oleh kerana kita buat Muhammad beri, kita diberi Zaid akan Umar, diberi kepada Zaid akan Umar. Jadi kalau kita letak maf'ul sani sebagai maf'ul sani sebagai fa'il, naib fa'il, kata-kata u'tiya amran Zaidun ataupun u'tiya Zaidan amran, maka tak dikatalah, sebab akan berlaku apa dia? Berlaku perubahan makna jadi lain. Tak. Jadi lain. Diberi akan Zaid Umar, makna diberi kepada Zaid Umar. Tak kena. Hak betul diberi pada Zaid Umar, ni diberi Umar, diberi Amru kepada Zaid. Diberi kepada Amru Zaid, tak kena. Sebab berlaku itu. Hak dia naknya diberi kepada Zaid Umran. Muhammad beri pada Zaid Amrun. Kalau kita kata u'tiya Zaidan Amrun, Muhammad beri Amrun kepada beri kepada Amrun Zaid. Jadi tukar makna. Sebab tu tak boleh berlaku libsum sini, tak boleh. Adapun dirham tadi tak apa. Muhammad beri Zaid dirham, Muhammad beri dirham pada Zaid. Muhammad beri kepada dirham akan Zaid. Atau dirhamu u'tiya dirhamu Zaidan. Sebab apa? Sebab dirham tak boleh nak terima Zaid, tak. Di sudut maknanya tidak boleh terima. Ada pohon ni boleh kita ubah makna, boleh berlaku kesamaran makna. Kemudian naib fa'il itu mengikut mazhab siapa? Mazhab umum lah. Tapi mengikut mazhab Kufiyah pula, idza kana al-awwal, dia buat penerangan sikit. Kalau hak pertama tu ma'rifah, yang kedua tu nakirah, maka mestilah hak pertama tu menjadi naib fa'il. Tidak harus yang kedua jadi naib fa'il. Umpamanya u'tiya amrun dirhaman, maf'ul pertamanya ma'rifah, tak amrun ma'rifah, yang kedua nakirah. Tak, maka dia tak dikata u'tiya dirhamu amran, tak boleh kata. Tapi mazhab pertama tadi boleh kata, sebab tidak berlaku labsun, tidak berlaku pertukaran makna, kecelaruan makna. Hak ni tidak mengapa. Hak ni tak boleh juga. Sebab dia kata syarat dianya hak pertama tu, kalau hak pertama makrifah, yang kedua nakirah, maka tak boleh. Kena bubuh hak pertama juga sebagai apa? Sebagai naib fa'il. U'tiya dirhamu amrun, salah, kena u'tiya amrun dirhamun. Naib fa'il dalam bab zanna. Tadi dalam bab apa? Bab kita belajar nahu bab a'lama. A'lama ni fi'il yang berhajat kepada dua maf'ul. Ni naib fa'il dalam bab zanna. Bab zanna ini lepas pada dianya ada mubtada' khabar. Tadi tidak ada mubtada' khabar.
Ba ni ba zanna ni tak, lepas pada dia tu ada jumlah mubtada khabar. Kalau a'lama ni fa'il yang berhajat kepada 3 maf'ul bih. 3 maf'ul bih. Kalau zanna dia tidak berhajat kepada 2 maf'ul bih, tapi dia berhajat pada mubtada khabar lepas pada dia. Jadi kalau dalam bab zanna dia kata yajibul iqamah awwa wa yamtani iqamah sani. Wajib kita letakkan hak pertama tu sebagai naib fa'il. Tak boleh tukar dah, letak ayat kedua sebagai naib fa'il, tak boleh. Kita kata zunna zaidun qaim, disangka. Kalau kita nak sebut fa'il, kita kata zanantu, saya sangka zaidan. Mubtada tu jadi dah apa ni, khabar zanna zaidan qaim, saya sangka zaid berdiri. Tapi tak saya sebut orang yang menyangka, kata zanna zaidun qaiman. Tidak harus kita kata zanna zaidan qaim, tak boleh. Atau zanna qaimu zaidan, tak boleh. Tak boleh nak kata begitu. La yajuz. Sebabnya apa? Sebab ni dalam bab zanna. Zanna maka kena tak mubtada ya hak boleh ganti naib, yang boleh jadi naib fa'il. Qaimun tak boleh. Kalau hak ba a'lama tadi boleh tukar baik. Boleh tadi tak? Contoh ara pula begitu juga. U'lima tidak boleh kita nak letak hak yang kedua atau hak yang ketiga menjadi naib fa'il. Hak kalau jadi naib fa'ilnya hak pertama saja. Umpamanya u'lima zaidun baitahu masruqan, diberitahu Zaid rumahnya terbakar. Kita beritahu, kita kata a'lam tu zaidan baituhu masruqan. Jadi kalau kita nak letak hak lain, tak boleh. Kita kata u'lima baituhu zaidan masruqan, tak boleh gitu. Ataupun u'lima masruqun baitahu zaidun, tak boleh, tidak harus. Dia ba ini ba a'lama ni kena letak hak pertama saja, maf'ul yang pertama sekali. Jadi naib fa'il. Kalau kita nak buat ayat, biar ayat bukan ayat apa, bila majhul dia kata a'lamtu, saya beritahu, a'lamtu zaidan, maksud pertama saya beritahu Zaid. Baitahu rumah dia, maksud kedua. Masruqan, dicuri, rumah dia kena curi. Bukan rumah yang kena curi, barang dalam rumah dia kena curi, dia tak tahu, kita beritahu. Jadi nak taksir ayat, kita nak taksir sebut naib fa'il sini, kita berkata u'lima, u'lim, tak diberi tahu. Bukan u'limu, tidak u'lima. U'lima diberi tahu. U'lima bagi tu silap tu. U'lima zaidun baitahu masruqan. U'lima diberi tahu Zaid rumahnya dicuri. Kemudian ada lagi pandangan mazhab lain dalam zanna dan a'lam ini. Dia kata la yata'ayyan iqamahu fi ba' zanna wala fi ba' a'lam, lakin yushtaratu alla yahsulul libsun. Tidak semesti, dia kata tidak mestinya maf'ul pertama tu ataupun mubtada isi yang pertama tu dalam ba' zanna yang menjadi naib fa'ilnya. Yang penting kata dia boleh berlaku atau mana pun dengan syarat tidak berlaku kecelaruan makna. Jadi kecelaruan makna ni maksudnya dia boleh terima dua keadaan. Makna dia boleh terima kedua. Dia tak boleh. Kalau boleh terima dua keadaan makna, maka tak boleh. Dia kena syarat boleh terima sesuatu saja. Kita kata zunna zaidun qaim. Jadi kata dia kata aku sangka, disangka Zaid berdiri. Boleh nak kata begitu pun. Zunna zaidan qaim, disangka akan berdirinya, akan Zaid berdirinya. Boleh juga begitu. Zunna zaidun qaiman, zunna zaidan qaim, zunna qaimu zaidan. Boleh berlaku. Sebabnya makna dia tak berubah. Dia tu bisa makna saja. Sama makna. Kalau kita ubah menebitkan dua makna, maka tidak boleh. Berlaku libsu ni dia akan jadi makna lain tu, maka tidak boleh.
u'lima zaidun baitahu masruqan. Boleh. U'lima zaidan baituhu masruqan pun boleh. Tak? Boleh. Bagi masak, ada satu masak daripada kaum Arab, dia tak ayat masak siapa, tapi adalah dalam kitab ini dah. Jadi hak ni juga sebagai tatimah saja untuk menyempurnakan pengajian, dan ianya dalam singkatannya Ustaz rasa dia dikeluarkan daripada muqarrar untuk peperiksaan, tapi kita belajarlah sebab kita untuk mendapatkan ilmu dalam perkara ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.